Benua Afrika, terutama Afrika Utara, merupakan daerah yang penting dalam kaitannya dengan kedatangan Islam ke Andalus dan juga penyebaran Islam di Eropah. Ia merupakan pintu gerbang utama masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad lamanya di bawah kekuasaan Kristian dan menjadi benteng pertahanan Islam untuk ke wilayah Eropah. Para sejarawan bersepakat menyatakan bahawa kedatangan Islam ke Andalus secara tuntasnya adalah di bawah pimpinan Tariq Ibn Ziyad yang telah memimpin pasukan tentera menyeberangi lautan Gibraltar menuju ke Semenanjung Iberia. Pasukan Islam yang hanya berjumlah 7,000 orang itu perlu berdepan dengan tentera Visigoth yang berkekuatan 100,000 orang tentera lengkap bersenjata. Ketika Andalus di bawah pemerintahan Rom, mereka telah membawa masuk orang-orang Yahudi yang mengakibatkan berlakunya ketegangan antara orang Yahudi dan Kristian dan mereka sering berebut menduduki takhta pemerintahan. Ini telah melemahkan kerajaan Andalus di bawah pemerintahan Rom sehingga memberi peluang untuk Islam menakluk rantau ini. Kemenangan tentera Tariq Ibn Ziyad telah membuka ruang untuk pasukan Islam terus menguasai Andalus sehingga Tariq Ibn Ziyad dapat meneruskan penguasaan ke Cordova dan Toledo. Sejak dari itu, Islam mula tersebar ke seluruh Andalus dan bermulalah penguasaan Bani Umayyah di Andalus. Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik telah mewakilkan gubernur untuk mentadbir Andalus. Seramai 20 orang gubernur telah mentadbir Andalus dari tahun 718 Masihi sehingga tahun 756 Masihi. Gubernur yang pertama ialah Abdul Aziz Ibn Musa Ibn Nusair dan yang terakhir ialah Yusuf Ibn Abdul Rahman Al-Fihri. Maka kemenangan demi kemenangan yang dapat dicapai oleh tentera Islam dalam usaha melebarkan kerajaan Islam di bumi Eropah, termasuk bandar Zaragoza, Lyon dan beberapa buah bandar lain. Oleh itu, perkembangan ilmu pengetahuan turut berkembang pesat di Andalus sehingga melahirkan pelbagai bidang ilmu seperti pertanian, perubatan dan lain-lain serta melahirkan kecendekiawan Islam seperti Ibn Hazim, Ibn Rushd, Ibn Arabi dan lain-lain. Perkembangan pesat bidang keilmuan di Andalus sewaktu era pemerintahan Bani Umayyah telah didorong dengan munculnya beberapa institusi ataupun pusat pengajian tinggi Islam. Peranan yang diambil oleh beberapa orang Khalifah Bani Umayyah di era pemerintahan mereka dengan menubuhkan pusat-pusat pengajian dan pendidikan telah membawa Andalus menjadi sebuah kerajaan yang hebat dalam bidang keilmuan. Antara institusi pendidikan awal yang ditubuhkan oleh Khalifah Abdul Rahman III ialah Pusat Pengajian Tinggi di Cordova atau lebih dikenali sebagai Universiti Cordova. Baginda telah mengasaskan universiti ini sekitar abad ke-10 Masihi. Universiti ini telah berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah ketika itu. Beliau juga turut mengembangkan perpustakaan bandar yang mana di kemudian harinya telah dimajukan lagi oleh penggantinya. Selain itu, pada zaman Al-Hakam kedua, iaitu putera kepada Khalifah Abdul Rahman III, beliau juga sangat menitik beratkan bidang ilmu pengetahuan. Pusat pengajian tinggi di Cordova yang diasaskan oleh ayahnya Abdul Rahman III telah diperhebatkan lagi fungsinya sebagai pusat keilmuan yang ulung di Eropah ketika itu. Tidak terhenti di situ, Al-Hakam II turut mengambil peranan dalam pengembangan ilmu dengan membina pusat-pusat pengajian dan keagamaan. Antara lain, terdiri daripada 700 buah masjid, 60 istana dan 17 pusat pengajian khusus. Bukan itu sahaja, baginda juga turut menubuhkan perpustakaan. Antara yang dicatat oleh para sejarawan ialah sebanyak 70 perpustakaan awam. Selain itu, baginda juga menggerakkan para ilmuwan untuk mengumpulkan buku dan manuskrip berharga yang sukar diperoleh dengan cara menghantar ejen-ejen ke Kahirah, Baghdad, Damsyik, Iskandariah dan lain-lain lagi. Turut dicatatkan bahawa baginda Khalifah Al-Hakam kedua telah membina sebuah perpustakaan diraja di Cordova. Perpustakaan ini dikatakan mempunyai lebih daripada 600,000 buah buku. Buku-buku ini telah disusun ke dalam 44 buah katalog.
Dalam memastikan bidang keilmuan terus unggul di Andalus, Khalifah Al-Hakam kedua juga turut menubuhkan pusat penterjemahan bagi memastikan segala buku-buku dan juga manuskrip daripada luar masuk ke Andalus dapat dipelajari oleh para ilmuwan dan juga rakyatnya. Maka baginda telah menubuhkan pusat penterjemahan. Antara yang terkenal adalah pusat penterjemahan yang terletak di Toledo. Gerakan penterjemahan. Secara umumnya, gerakan penterjemahan karya-karya Greek, Parsi dan India ke dalam bahasa Arab telah bergiat rancak dalam era kegemilangan Kerajaan Abbasiyah. Perkara yang sama juga berlaku di dalam pemerintahan Kerajaan Umayyah di Andalus, namun aspek yang sebaliknya, iaitu penterjemahan manuskrip-manuskrip Arab ke dalam bahasa Latin dan Hebrew lebih banyak dicatatkan. Toledo merupakan pusat utama untuk bidang penterjemahan di Andalus. Pada awal abad ke-11, Toledo menjadi kota Kristian dan dianggap sebagai sebuah kota kosmopolitan di Eropah. Dan di sinilah wujud School of Translation yang berperanan sebagai pusat penterjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Bukan sahaja para akademia dan sarjana intelektual yang berkumpul di sini, malah budaya ilmu di sini turut juga disemarakkan oleh para penterjemah. Antara penterjemah yang terkenal ialah Peter Abelard of Bath, Gerard of Cremona, Robert of Chester dan ramai lagi. Sebagai contoh, Gerard of Cremona datang ke Toledo semata-mata untuk mempelajari bahasa Arab sebagai usaha awal untuk menterjemah karya Ibn Sina ke dalam bahasa Latin. Bahasa Arab menjadi bahasa utama komunikasi dan intelektual di Andalusia pada ketika itu. Antara faktor yang mendorong perkembangan bidang penterjemahan di Andalus ialah wujudnya perpustakaan-perpustakaan yang menempatkan khazanah ilmu yang tidak terkira. Perpustakaan ini banyak dibina oleh golongan alim ulama dan juga pemerintah. Ia juga kebiasaannya dibina bersama dengan masjid ataupun sekolah. Ruang di dalam perpustakaan tersebut terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya ialah ruangan untuk mengulang kaji dan membaca. Ada juga ruangan bagi para pengunjung yang ingin menyalin sesuatu daripada buku-buku yang ada di dalam perpustakaan. Dan terdapat juga ruangan untuk pengunjung mendengar alunan muzik dan beristirahat. Perpustakaan tersebut juga dipimpin dan dijaga oleh pegawai-pegawai yang diketuai oleh ketua perpustakaan yang juga merupakan ulama. Rumusannya, fasiliti perpustakaan yang wujud di Andalus sangat kondusif dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Ini menjadi tarikan untuk masyarakat variasi bangsa bergelumang dengan ilmu pengetahuan dan tarikan untuk masyarakat luar yang ingin mempelajari dan menterjemahkan karya-karya yang dihasilkan oleh ilmuwan Islam. Sebagai contoh, Perpustakaan Al-Hakam di Andalusia sangat besar dan dikatakan ia mengandungi 400,000 koleksi buku di dalamnya. Terjemahan buku-buku Arab ke pelbagai bahasa lain juga menjadi sumber rujukan dalam pelbagai bidang keilmuan ketika itu. Gustave Le Bon, seorang pakar perubatan Perancis, mengatakan terjemahan buku-buku Arab dalam bidang perubatan menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran di kebanyakan kolej dan institusi pendidikan tinggi di Eropah selama 5 hingga 6 tahun abad lamanya. Misalnya, buku yang ditulis oleh Abu Al-Qasim Al-Zahrawi Al-Andalusi yang meninggal dunia tahun 404 Masihi, yang terkandung di dalamnya kaedah dan cara mengubati sesuatu penyakit serta cara menghasilkan penawar dan ubat-ubatan. Buku ini juga menjelaskan tentang masalah mengenai pembendahan mata, telinga dan mulut. Bukan itu sahaja, ia juga menerangkan tentang mekanisme menghancurkan batu dalam saluran dan pundi kencing. Secara tuntas, buku ini padat dengan penjelasan berkaitan anatomi manusia. Contoh lain pula ialah karya agung Ibn Sina atau istilah Latinnya Avicenna, iaitu Al-Qanun, masih lagi diajar di Montpellier, Perancis.
Buku Al-Quran itu yang terdiri dari 5 bahagian telah diterjemahkan dan dicetak berulang kali kerana ia dianggap sebagai asas bagi kajian dan penyelidikan di universiti-universiti di Eropah. Le Bon juga menegaskan bahawa bahasa dan pengistilahan di dalam buku-buku terjemahan ini menjadi rujukan yang sangat penting oleh individu-individu hebat yang terkemudian seperti Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Saint Thomas dan lain-lain. Jelaslah di sini bahawa kerancakan gerakan penterjemahan yang berlaku di Andalusia adalah disokong kuat oleh Khalifah Umayyah kedua melalui pelbagai inisiatif yang telah dijelaskan sebentar tadi. Andalus menjadi taklukan Arab pada abad pertama Hijrah atau pada awal abad ke-7 Masihi. Orang Arab menyebut seluruh daerah asbaninya dengan nama Andalus, iaitu diambil sempena nama suku yang mendiaminya, iaitu suku Vandal. Kegiatan keilmuan dari pelbagai sektor kehidupan dilihat begitu berkembang subur pada era pemerintahan Muluk Al-Tawaif, iaitu kerajaan-kerajaan kecil khususnya pada abad ke-6 Hijrah. Profesor Philip K. Hitti yang berpandangan bahawa zaman keemasan keilmuan Andalus telah berlangsung pada sekitar abad ke-11 dan ke-12 Masihi bersamaan abad ke-5 dan ke-6 Hijrah. Diskusi, permasalahan dan persoalan sangat rancak berlaku khususnya di dalam majlis-majlis yang diselenggarakan di istana para pemerintah dan rumah-rumah ulama. Sikap mementingkan permerkasaan ilmu oleh kerajaan sebagai pembangun peradaban disaksikan dengan gemblengan usaha kerajaan dalam mengumpulkan para cendekiawan dari seluruh dunia bagi mengisi keperluan tenaga pendidik di institusi-institusi pengajian tinggi yang telah dibina secara pesat pada era terbabit. Antara tokoh-tokoh ilmuwan dan sarjana Islam terkemuka Andalus pada era tersebut ialah Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd, iaitu ahli falsafah Islam, Ibnu Arabi dan Ibnu Sab'in, iaitu ahli tasawuf, Ibnu Asfur, iaitu pakar bahasa, Ibnu Zuh, iaitu ahli perubatan Islam, Ibrahim Ibnu Sah, iaitu sastrawan, Ibnu Basal, iaitu pakar botani, Al-Qurtubi dan Ibnu Atiyah, iaitu tokoh tafsir dan sebagainya. Penulisan karya-karya dan usaha-usaha penterjemahan karya juga sangat rancak dijalankan. Karya-karya tersebut seperti Hai Ibnu Yaqazan yang dikarang oleh Ibnu Tufail, Tahafud Al-Tahafud oleh Ibnu Rushd dan Dalalah Al-Ha'irin oleh Ibnu Maimun yang diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa asing seperti dalam bahasa Inggeris dan Sepanyol. Ekoran daripada ledakan ilmu di Andalus yang begitu mengagumkan pada era terbabit, akhirnya Andalus telah menjadi salah sebuah pusat pengaliran ilmu terkemuka ke Eropah bermula sejak abad ke-9 sehingga abad ke-13 Masihi, dan aktiviti-aktiviti penterjemahan ke dalam bahasa Latin begitu rancak dilakukan. Sicily dan Andalus dijadikan sebagai jambatan penghubung di antara tamadun Islam dengan Eropah, memandangkan Andalus merupakan satu-satunya petapakan Islam yang berada di wilayah barat. Proses penterjemahan telah dilakukan oleh para sarjana Eropah yang berhijrah ke Andalus menerusi pengajian-pengajian di universiti seperti di Universiti Cordova. Haq of Santala merupakan salah seorang daripada penterjemah Eropah di Andalus, di samping bekerja sebagai ahli kimia dan astronomi. Antara karya yang telah diterjemahkan oleh beliau ke dalam bahasa Latin termasuklah komentar Al-Biruni mengenai karya Al-Farghani. Selain itu, pada abad ke-12 dan abad ke-13 ini juga, kegiatan penterjemahan buku-buku bahasa Arab dan buku karya ilmiah Yunani ke dalam bahasa Eropah terus dilakukan di kota Toledo, dan penterjemah yang paling terkenal ialah Girarid Al-Karimuni atau dikenali sebagai At-Toli-Toli. Beliau menterjemahkan 100 judul buku, antaranya Al-Qanun karangan Ibnu Sina. Masjid-masjid telah dijadikan pusat utama pengajian dan tenaga-tenaga pengajar terdiri daripada khatib, qari Al-Quran, imam dan ulama yang telah diberikan gaji. Era pemerintahan Umayyah di Andalusia juga telah menyaksikan kuliah-kuliah ilmu begitu subur di istana. Kecintaan pada ilmu pengetahuan, menghormati para ilmuwan dan memuliakan mereka telah ditonjolkan oleh pemerintah kerajaan pada ketika itu. Kesimpulannya, kemasukan aliran Al-Kalam, perkembangan mazhab Zahiri serta Sufi, kebesatan sains Islam, kerancakan aktiviti penterjemahan ke dalam pelbagai bahasa dan sebagainya menjadi bukti kukuh bahawa aktiviti keilmuan pada era kerajaan Umayyah di Andalusia telah mencapai tahap yang membanggakan. Keadaan ini didokong pula dengan sokongan padu para pemerintah apabila membangunkan institusi-institusi pengajian, di samping kecintaan mereka akan ilmu dan ulama, sekaligus menjadi titik tolak kepada kegemilangan budaya ilmu di Andalus. Dasar pintu terbuka dan tidak wujud dualisme, iaitu perbezaan antara ilmu dunia dengan akhirat serta ilmu nakli dengan akli,
memberikan hak yang saksama kepada semua golongan kelas tanpa prejudis terhadap agama dan bangsa tertentu, akhirnya membawa kepada kesepaduan ilmu pada abad tersebut. Andalus telah mencapai kemajuan dari segi intelektual dan pemikiran selaras dengan kemajuan material yang telah dikecapinya. Nama-nama seperti Ibnu Rushd, Ibnu Majah, Ibnu Arabi dan Ibnu Hazmin begitu masyhur dan terkemuka pada zaman itu. Cordova telah menjadi ibu negara yang paling masyhur. Keadaan ini disebabkan wujudnya banyak istana, sekolah, institusi pengajian tinggi, tempat menerompong bintang dan perpustakaan. Orang Arab telah mendirikan sekolah kedoktoran di Montblet di daerah Perancis Selatan. Di Andalus terdapat lebih kurang 20 buah perpustakaan umum, antaranya Perpustakaan Al-Hakam yang mempunyai buku sebanyak 400,000 jilid, bahkan ada yang mengatakan 600,000 jilid. Pada masa itu, perpustakaan di Eropah jarang mencapai angka ribuan buah buku. Perpustakaan Gereja Canterbury yang paling masyhur di Eropah pada masa itu hanya memiliki 1,800 jilid sahaja. Kesimpulannya, di universiti-universiti lah diajarkan pelbagai ilmu pengetahuan, sama ada ilmu agama, ilmu sains, ilmu kemasyarakatan dan ilmu kebudayaan. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pesat itu telah berjaya menarik minat para pelajar dan mahasiswa di kawasan Eropah untuk datang dan belajar di situ. Kita teruskan dengan aspek pembudayaan ilmu di zaman Khalifah Umayyah. Secara umumnya, pembudayaan ilmu ini telah dititikberatkan sejak wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah. Ia diteruskan oleh para sahabat, generasi ke generasi, sehinggalah ke zaman Khalifah Umayyah. Perkembangan Islam di Andalusia telah memberi sumbangan besar dan menjadi teladan kepada masyarakat Eropah, khususnya dari segi penguasaan ilmu dan teknologi. Menurut Wan Muhammad Noor, budaya ilmu merupakan konsep yang merujuk kepada kewujudan keadaan yang seluruh anggota masyarakatnya melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan keilmuan bagi setiap kesempatan adalah amat bertepatan dengan situasi kecemerlangan dan pembudayaan ilmu di Andalusia. Maka dari itu, ia telah menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menjadikan tamadun Islam Andalusia sebagai teladan dari segi keilmuan, kesopanan dan banyak lagi. Penglibatan para khalifah secara langsung dalam mencapai pembudayaan ilmu seperti yang dilaksanakan oleh Abdul Rahman III dan anaknya Al-Hakam II yang telah membangunkan ratusan pusat pendidikan seperti perpustakaan, masjid-masjid, sekolah-sekolah serta universiti telah menjadi titik tolak kepada kecemerlangan pembudayaan ilmu di Andalusia. Secara tidak langsung, ia telah membuka jalan kepada ilmu-ilmu baru seperti ilmu penterjemahan. Para pemimpin juga sanggup untuk mengeluarkan kos yang besar demi mencapai pembudayaan ilmu. Selain itu, sokongan yang diberikan oleh para khalifah dalam mengembangkan ilmu secara khusus seperti Al-Mansur yang merupakan penyokong ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan mendorong setiap pengembangan cabang ilmu pengetahuan sehingga istananya ramai dikunjungi para ilmuwan dan cendekiawan. Dia juga merupakan seorang penyair yang telah menciptakan karya penting tentang kesusastraan Arab. Seterusnya, tidak lupa kepada Al-Hakam II yang mengimport banyak karya ilmiah dan falsafah timur yang telah menaik tarafkan Andalusia di mata dunia. Hal ini adalah inisiatif yang dilaksanakan agar melahirkan filosof-filosof besar Spanyol pada masa hadapan. Bagi bidang fiqh, di Spanyol majoriti merupakan penganut mazhab Maliki yang diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdul Rahman. Hashim I sangat menghormati Imam Malik dan menggalakkan agar para pencari ilmu untuk merantau ke Madinah supaya dapat mempelajari ajaran-ajaran Maliki. Antara inisiatifnya dalam mengembangkan ajaran Imam Malik adalah seperti penyalinan semula kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik seterusnya diperluaskan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Tamadun Islam di Andalusia telah mencapai zaman keemasannya sekitar abad ke-11 dan 12 Masihi. Munculnya ramai ilmuwan, cendekiawan agama, ahli-ahli hadis, ahli-ahli falsafah, pakar sains, kimia dan astronomi telah menjadi bukti kejayaan yang dicapai oleh tamadun Islam Andalusia
dalam pembudayaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk iktibar ataupun pandangan pelajar terhadap tajuk assignment kami iaitu peranan Khalifah Bani Umayyah dalam gerakan intelektual di Andalus, antara yang dapat saya keluarkan di sini ialah bagaimana pemerintah ataupun pemimpin yang berperanan penting dalam membina ataupun menyediakan institusi pendidikan dan juga keilmuan, yang mana dengan penyediaan institusi ini secara tidak langsung akan memudahkan para pelajar, para penuntut ilmu untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji dan menguasai bidang keilmuan kerana mempunyai prasarana yang lengkap. Jadi peranan Khalifah adalah menyediakan prasarana berbentuk institusi pendidikan sama ada sekolah, universiti, perpustakaan dan sebagainya itu amat penting. Pada pandangan saya terhadap peranan Khalifah dalam menjadikan Andalus sebagai pusat gerakan intelektual banyak menyumbang kepada lahirnya ramai ilmuwan Islam seperti Ibn Hazm, Ibn Arabi dan lain-lain. Lalu gerakan inilah yang membuatkan dunia Islam berkembang dengan pesat sehingga ke dunia Eropah, dan jika tiada gerakan intelektualan ini juga, dunia Eropah yang kita lihat tak akan jadi seperti yang sekarang ni. Dan perkembangan bidang keilmuan ini banyak menyumbang kepada bidang perubatan, pertanian dan lain-lain yang banyak membantu dalam kehidupan manusia sehingga ke hari ini. Sebagai seorang pelajar, saya dapat merumuskan dapatan daripada penyelidikan yang telah kami buat ini, iaitu peranan Khalifah Umayyah dalam menjadikan Andalusia sebagai gedung intelektual, yang mana kami bahagi kepada 4. Yang pertama, pembinaan institusi pendidikan. Yang kedua, gerakan penterjemahan. Yang ketiga, pembudayaan ilmu. Dan yang keempat adalah sistem pengajian yang komprehensif, yang mana bila digabung jalinkan ke semua ini menghasilkan satu implikasi yang memberi impak yang sangat besar kepada tamadun Islam itu sendiri, bahkan meliputi kawasan benua Eropah yang mengambil manfaat daripada perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pelajar, apa yang saya dapat simpulkan mengenai tajuk yang dipilih iaitu peranan Khalifah Umayyah dalam menjadikan Andalus sebagai pusat gerakan intelektual ialah pada secara umumnya saya dapat mengetahui tentang kegiatan keilmuan di Andalus yang membawa kepada lahirnya ramai para cendekiawan pada ketika itu dan menarik ramai orang untuk terus belajar ke Assalamualaikum Eropah. warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah saya dapat daripada kerja khusus kali ini adalah kejayaan yang diperoleh di zaman kegemilangan Islam di Andalus. Ia tidaklah semudah yang kita fikirkan. Kejayaan tersebut adalah hasil daripada kerjasama di antara para ilmuwan, para pemimpin serta rakyat-rakyat keseluruhannya. Semoga dengan adanya kerja khusus ini dapatlah kita mengambil nilai dan iktibar daripadanya. Sekian, terima kasih.